Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnianya serta inayahnya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa dinaungi, dirahmati, diberkati, dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini dijadikan sebagai satu kesinambungan petunjuk Allah sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada malam ini dijadikan sebagai satu kenikmatan kepada kehidupan kita di negeri akhirat dalam kehidupan nikmat syurga. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada malam ini dijadikan sebagai satu keselamatan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima, memakbulkan permintaan dan doa-doa daripada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat akal, dengan nikmat kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita dapat bersama pada malam ini dalam meneruskan pengajian perbincangan kita yang berkisar tentang adab-adab solat jemaah. Adab-adab solat jemaah yang patut kita ketahui, yang patut kita mengetahui, supaya setiap fadilat, setiap ganjaran, kelebihan fadilat, kelebihan ganjaran solat berjemaah itu dapat kita perolehi. Kita bimbang hukum betul, tapi fadilat tak dapat sebab menyalahi perkara-perkara yang berkaitan dengan adab-adab dia. Berapa ramai orang hari ni sembahyang dia sah, dia duduk dalam jemaah, tapi sayang dia tak dapat pahala jemaah tersebut, sebab di antara dia tidak mengikuti adab-adab yang telah diletakkan sebagai satu peraturan untuk kita solat jemaah. Bila kita solat jemaah tersebut, memang kita berhimpun ramai, tapi ada adab yang perlu kita ketahui sebagai satu perkara untuk memberi ganjaran ataupun faedah tentang fadilat tersebut. Baik. Tang mana sampai? Tang ke berapa? Ke 119, tang mana? Adat yang ke-10 kan? Adat yang ke-9, sunat dipesertakan amin makmum, iaitu dengan amin imamnya, dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian, kan? Hak ini yang haru kadang-kadang. Tu imam baru baca waladdallin, berhentilin amin, tu imam kelang kabut ikut makmum. Patutnya makmum ikut imam, ni dak imam ikut makmum. Hak yang ni yang terjadi. Biar imam waladdallin, dia berhenti sat, ambil nafas, dia bunyi baru kita ikut, kan? Hak yang ni yang kadang terjadi. Baik, maknanya jangan terkemudian dan jangan terdahulu. Baik, apabila kita tengok imam waladdallin, kita di situ ambil kesempatan rabbighfirli dzunubi. Kalau tak dan rabbighfirli dzunubi, rabbighfirli pun tak apa, rabbighfirli dzunubi wali walidayya, kan? Sebab dia ada fadilat yang kita baca hari itu, kan? Iza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man waqafa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Artinya, apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu, iaitu makmum, mengucap amin, maka bagi bahawasanya barang siapa yang muafiq aminnya itu akan amin malaikat. Sebab bila kata imam mengamin, maka malaikat juga mengaminkan.
Bila kita nak ambil kesempatan daripada situ, kita nak ambil amin daripada malaikat, kita doa Allah maghfirli, kan? Bila Allah maghfirli dhunubi wali walidayya kalau sempat, kan? Kemudian amin bila imam berhenti tang situ yang kata perlunya bila kita berhenti seketika untuk apa? Untuk bagi kerehatan pada imam kemudiannya kita membaca rabbighfirli, imam pun amin, kan? Itu dia. Baik, itu yang ke-9. Maksudnya amin tersebut, amin mesti mengikut imam, kan? Mengikut imam, bukan imam yang mengikut amin, kan? Tu kena faham. Baik, dia kadang-kadang dia tak sabar nak amin dah, sampai dhalin tak habis lagi dia pun amin, dia pula jadi imam, kan? Nasib baik imam tu bagus, tidak dia kalih belakang hang jadi imam, boleh, kan? Kalau jadi imam, jadi ada imam jenis itu pun harum. Baik, adab yang ke-10, sunat bagi imam diam sedikit kemudian, yakni selepas daripada membaca Fatihah. Bagilah imam rehat sat, kan? Bagi imam rehat sat, tarik nafas. Paling kurang-kurang dia dan tarik nafas. Tarik nafas, lepas tu dia lepas amin, kan? Ataupun sekadar subhanallah, dia berhenti tarik nafas sudahlah, kan? Sebab dia tarik waladh tadi kan panjang, kan? Jadi bagi kesempatan sunat, kan? Adab yang ke-10 itu sunat bagi imam diam sedikit kemudian daripada membaca Fatihah supaya supaya dapat bernafas, dan sunat bagi makmum pada tempat diam imam itu membaca Fatihah, kan? Baik, ini selepas tadi amin tadi, selepas baca Fatihah dhalin, kemudian rehat seketika, berhenti amin, kemudian habis amin tersebut maknanya berhenti seketika, kan? Berhenti seketika. Itu yang dikatakan tadi ni, maksudnya lepas Fatihah, lepas amin tersebut berhenti seketika, kan? Berhenti seketika. Baik, bila kata imam berhenti sebelum ia membaca surah, maka pada ketika itulah makmum mengambil kesempatan untuk membaca Fatihah. Baik, bernafas dan sunat bagi makmum pada tempat diam imam itu membaca Fatihah. Bila kata waladhdallin amin, kan? Baca amin, lepas tu diam seketika. Bila imam diam, dia tak baca setengah imam, dia tak ada, dia kampui terus amin, bismillahirrahmanirrahim, kan? Berhentilah sat, kan? Sunat. Berhentilah sat sebab sunat. Bagi peluang hak yang orang baca Fatihah lambat, kan? Hak jenis spesif tekan dengung semua dia kena ada. Hak yang tu pun haru juga, kan? Alham, tak puas hati, alham, tak puas hati, alham, kan? Hak yang tu pun ada juga. Yang tu pun tunggu pirai pilah, kan? Maksud dia bila kita berhenti di situ ada peluang daripada orang yang membaca Fatihah yang lambat tersebut. Baik, kemudian Fatihah pada sembahyang yang nyaring. Hak nyaring lah yang bacaan yang jauhar tersebut. Sakat asak zuhur tu dak lah, yang bacaan yang dijauharkan bacaan tersebut. Dan adab yang ke-11, tiada sunat bagi makmum membaca surah pada sembahyang yang nyaring, kan? Jelas. Banyak orang tanya, apabila kita membaca pada saat waktu-waktu yang disunatkan nyaring bacaan tersebut, adakah sunat bagi makmum untuk membaca surah lepas Fatihah tersebut, sementara nak tunggu imam habis Fatihah, imam habis surah, dia nak baca? Tidak disunatkan. Bila tidak disunatkan, maknanya perkara tersebut kita tak perlu buat, kan? Yang dinyaring. Tetapi pada sembahyang yang nyaring, melainkan jika tiada menerang. Kalau tak dengar apa, kan? Tak dengar apa pun bacaan, kita ni memang tak dengar, duduk di belakang umpama dia mic rosak hari tu, kebetulan mic rosak, kita ni harap berpandu orang depan sujud rokok, kita pun sujud, maka pada saat ketika itu barulah disunatkan. Seperti mana khutbah, kan? Orang tanya, khutbah ustaz, bolehkah kita berdoa, bolehlah kita berzikir, boleh tak kita berselawat, bolehkah kita buat apa, kan? Sedang orang berkhutbah, jawab dia iaitu kita dengar orang khutbah. Sebab dalam satu hadis Nabi menyebut sesiapa yang memperindahkan wuduk dia daripada rumah,
kemudiannya lagi dia duduk dia masuk dalam masjid, ia duduk ataupun dia fasalli sembahyang 2 rakaat, kemudiannya ia fansitu, ia diam, kemudiannya fastami'u, ia mendengar apa? Dengar khutbah. Kan maksudnya Nabi sebut dia dengar khutbah tersebut. Tapi kalaulah kata dia tak dengar apa, kan mic power dah ni, tapi bila mai tu imam lama, alhamdulillah dengar suara serak basah, kan dengar tak apa nak dengar sangat, dengar alhamdulillah, lepas tu papa dengar dan papa bahawasanya kita diam, kan tak apa nak clear, maka pada ketika itu disunatkan orang yang dengar baik hampa baca, baik hampa bertasbih, hampa berselawat. Sebab kalau hampa tak berselawat lagi, hampa maki tok khatib tu, kau pekak apa tok khatib ni baca apa pun tak tahu, tak dengar, hampa kutuk dia dapat dosa. Baik hampa berselawat, hampa berzikir pun tak apa. Kalau kita dengar nyata, bermaknanya kita kena dengar khutbah itu dahulu. Kan kalau kita berzikir, maka tidak digalakkan berzikir di saat tok khatib membaca khutbah. Tapi kalau kata tak dengar, mungkin kita duduk di tempat yang jauh lah, apa mic rosak ke apa ke sebagainya, lagi speaker kurang baik ke, maka pada ketika itu disunatkan kita untuk berzikir ataupun berselawat, sebab khutbah kita kena dengar. Baik, keadaan yang macam ni, kalau kata kita dengar bacaan imam tersebut, bermakna kita diam. Kan kita diam dan juga kita dengar. Tidak disunatkan kita untuk membaca surah pada solat yang nyaring, melainkan kalau kita tidak mendengar bacaan imam tadi. Jika tiada menerang makmum itu akan bacaan imam, tak terang, kan tak terang, tak dengar apa, kan dengar bunyi syung 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 syung, dengar macam tu kan, ataupun tak dengar langsung, maka pada ketika itu sunat baginya membaca surah. Sunat bagi ia membaca surah. Yang ni walaupun benda yang cukup mudah, tapi yang ni lah yang orang duk confuse, kan. Nak baca tak mau baca, nak baca tak mau baca, biar aku baca bila dapat pahala, kan. Padahal tak dapat pahala kalau dia mendengar dengan terang akan imam bacaan imam tersebut, kan. Inilah kekadang orang hari ini dia beramal tanpa berdasarkan kepada ilmu. Itu yang kita bimbang. Benda buat tu bagus dah, kan, tetapi bila kata dia masukkan sekali benda tersebut, ia tidak kena, tidak bertepatan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini yang kita kena perhatikan setiap amalan-amalan kita tersebut. Kan imam baca, imam baca wadduha, lepas tu dia pun imam ni baca surah wadduha pendek sangat, baca panjang sikit. Kan dia bacalah suratul fajr ka lam yakunil ladzi ka, dia baca pada ketika itu tidak mendengar, maka tidak disunatkan. Kan cara amalan, adakah sah sembahyang dah? Sembahyang tadi sah, tapi pahala tersebut dia tidak dapat. Pahala apa? Pahala mendengar bacaan imam tadi ni. Kan kita dengar kalau kata bacaan nyaring, tapi kalau jenis bacaan solat zuhur dengan solat asar, bermaknanya disunatkan untuk kita membaca surah jika sempat. Kalau tak sempat, kita baca dekat-dekat tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, Allahu akbar, tu imam sujud, kita sujud sekali walaupun surah tersebut tidak habis dibaca. Kan tu tarak apa, tu sunat. Ikut imam wajib, baca surah sunat, kan.